Jadi, apa itu OCD? OCD merupakan singkatan daripada perkataan Obsessive Compulsive Disorder. OCD merupakan satu cabang penyakit kebimbangan, keresahan ataupun kerisauan. Dalam bahasa Melayu, ia juga dikenali sebagai penyakit was-was. Ia terdiri dari dua komponen iaitu obsesif dan kompulsif. Obsesif bermaksud terjadinya fikiran yang berulang dan menetap terhadap sesuatu yang dapat muncul pada bila-bila masa sehingga menyebabkan penyakit berasa resah dan tertekan. Kompulsif pula adalah kelakuan atau perbuatan yang berulang sebagai salah satu solusi untuk meredakan obsesi pemikiran tersebut. Justru, OCD adalah gabungan di antara pemikiran obsesif dengan tindak balas kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif dapat dialami oleh sesiapa sahaja, meski ia lebih sering terjadi di awal usia dewasa. OCD juga bisa terjadi pada kanak-kanak ataupun remaja. Penderita OCD terkadang sudah menyedari bahawa fikiran dan tindakannya tersebut adalah berlebihan, tetapi mereka tetap merasa harus melakukannya dan tidak dapat untuk menghindarinya. Contoh perilaku kompulsif adalah mencuci tangan sebanyak 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Fikiran dan tindakan tersebut berada di luar kendali penghidak. Meskipun penghidak mungkin tidak ingin memikirkan atau melakukan hal tersebut, tetapi ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan erti kata lain, OCD dapat mempengaruhi secara signifikasi kehidupan penghidapnya. Saya akan menerangkan beza OCD dan perfeksionisme. OCD ialah kelainan tingkah laku organik yang menjejaskan kira-kira 1 hingga 2% penduduk. Orang yang mempunyai ciri-ciri OCD menunjukkan gangguan ini dari zaman kanak-kanak. Gangguan ini mempunyai dua bahagian, obsesif dan kompulsif. Obsesif berulang kali berlakunya pemikiran yang tidak diingini. Mereka menanamkan perasaan ketakutan, kecemasan dan jijik dalam minda mereka. Ramai orang tahu bahawa perasaan ini tidak benar, tapi mereka tidak boleh menyingkirkannya. Terdapat kecacatan dalam litar neuron yang menghantar isyarat amaran sentiasa walaupun tanpa rangsangan. Orang yang mempunyai OCD mahukan yang terbaik. Jika mereka tidak mendapat apa yang mereka mahu, mereka akan mengalami kemurungan. Kebiasaannya, mereka melakukan tugas yang sama secara berulang kali, merampas masa berharga mereka, di mana mereka sebenarnya boleh melakukan perkara yang berfaedah dan lebih produktif dalam membina dalam keluarga mereka. Manakala untuk perfeksionisme pula ditakdirkan sebagai sifat seseorang. Oleh sebab itu, mereka menangkis dirinya dan orang lain untuk mencapai matlamat yang bakal diperolehi. Kegagalan untuk mencapai matlamat menyebabkan kekecewaan dan kekecewaan. Individu sedemikian sangat kritikal terhadap diri mereka dan orang di sekeliling mereka. Ciri kepribadian ini adalah ciri orang yang menderita gangguan kompulsif yang terlalu obsesif. Orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini boleh menjadi sukar untuk di rumah dan di pejabat kerana mereka menetapkan piawaian prestasi tinggi dan sukar bagi mereka dan juga orang lain. Orang seperti itu sangat kritikal dan sentiasa berusaha untuk melakukan tugas tertentu dengan sempurna. Seseorang pekerja perfeksionisme sentiasa bimbang dengan apa yang bosnya akan berfikir tentang kerjayanya, dan dengan itu terus bekerja pada tugas yang sama sehingga dia berasa dia sempurna. Sebab itulah kesempurnaan dipandang sebagai pedang bermata. Stigma masyarakat terhadap OCD. Masyarakat selalu menganggap OCD ini adalah satu personaliti. Masyarakat selalu kaitkan OCD dengan menjadi individu yang teratur atau bersih. Ada juga setengah masyarakat yang menganggap OCD ini adalah satu pelakuan yang comel. Akan tetapi, OCD ini adalah salah satu masalah kesihatan mental yang membuatkan pesakit itu melakukan sesuatu perkara yang berulang kali sehingga mengganggu fungsi hidupnya. Selain itu juga, OCD, masyarakat selalu menganggap OCD ini hanya sekadar tentang bakteria. Sedangkan OCD ditaksirkan dalam banyak perkara dan bentuk. Setengah individu yang mempunyai OCD berkait dengan kuman, bakteria dan cecair badan. Ada individu OCD yang lain terjebak dengan pemikiran dan keinginan yang membahayakan diri.
Dan terdapat juga yang perlu memastikan segala dalam hidup mereka teratur dan sempurna. Dan akhir sekali, stigma masyarakat ialah masyarakat menganggap OCD ini adalah satu sifat. Masyarakat selalu menganggap bahawa individu yang amat mementingkan kekemasan, kesempurnaan atau kebersihan sebagai orang yang mempunyai OCD, dan mereka juga membuat gurauan terhadap orang OCD. Perkara ini amatlah sensitif untuk dibuat sebagai gurauan. Gurauan yang berkisarkan OCD adalah satu perkara yang menyedihkan buat individu yang menghidapinya. Jadi, marilah kita sama-sama menghentikan stigma masyarakat ini dengan menyebarkan kesedaran OCD terhadap masyarakat. Tanggungjawab masyarakat terhadap pesakit OCD. Kita perlu hentikan tanggapan bahawa personaliti yang perfectionist itu adalah OCD. Kerana OCD bukan satu personaliti namun merupakan keterlaluan mental. Kita perlu hentikan tanggapan ini kerana seakan meremehkan usaha dan perjuangan pesakit OCD yang sedang berjuang menghadapi keterlaluan mental. Seterusnya, masyarakat juga sepatutnya memberikan sokongan kepada mereka, malah perlu lebih memahami mereka. Ada perkara yang mudah bagi kita untuk lakukan, namun sukar bagi mereka. Jadi, tidak perlulah kita meremeh-remehkan mereka. Kita sebagai masyarakat tidak boleh cepat menghukum mereka kerana pejuang OCD ini akan mengalami kemurungan atau depresi disebabkan tidak dapat lakukan sesuatu perkara sehingga capai tahap sempurna yang mereka tetapkan. Semestinya mereka memerlukan rawatan psikologi, namun mereka sendiri perlu rela untuk dibantu. Di sinilah bermulanya tanggungjawab kita sebagai masyarakat memberikan sokongan agar mereka rela dan mahu dibantu untuk bertemu dengan pakar psikologi bagi menyelesaikan masalah keterlaluan mental tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah Husla binti Ahmad Lutfi. Okey, saya akan buat kesimpulan lah. Okey, yang pertama sekali, apa itu OCD? OCD secara ringkasnya ialah sejenis penyakit kegelisahan atau kebimbangan atau juga lebih dikenali sebagai penyakit was-was. Okey, yang kedua ialah beza OCD dan juga perfectionist. OCD ialah sejenis gangguan pada bahagian obsesi dan juga kompulsif, manakala personality pula ialah sifat seseorang ataupun personality seseorang itu. Okey, seterusnya ialah faktor boleh berlakunya OCD ni. Yang pertama sekali ialah disebabkan oleh genetik. Okey, jika ahli keluarga terdekat kita seperti mak ayah ataupun adik-beradik ada masalah OCD, jadi risiko untuk kita terkena penyakit ni pun agak tinggi. Okey, yang kedua ialah faktor persekitaran. Jika seseorang itu mempunyai trauma ketika kecil sehingga menyebabkan masalah gangguan komunikasi pada bahagian otak dalam proses tumbuhbesaran dia tu, jadi dia boleh terkena penyakit OCD ni. Okey, oleh itu kita tak bolehlah ambil mudah penyakit ataupun masalah OCD ni sebab dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Termasuklah saya sendiri dan juga anda. Okey, terima kasih.